Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi masjid. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. InsyaAllah hari ini kita sambung surah Al-Mu'minun ayat 112 di muka surat 310. Surat 310. Jadi insyaAllah kita terus masuk pada ayatnya. A'udzubillahi samiyal alim minasy syaithanir rajim. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Maksud ayat ini, Allah SWT bertanya. Qala tu Allah yang bertanya. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Ayat 112. Ya. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Ayat 113. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Ayat 114. Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? 115. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Rabb yang berhak disembahi dengan sebenarnya selain dia. Rabb yang punya arasy yang mulia. Ayat 116. Jadi Allah SWT bertanya kepada manusia, orang-orang yang tidak beriman. Adakah kamu rasa berapa lama kamu di bumi dulu? Macam itulah. Rasa berapa lama kamu di bumi dulu? Mereka jawab, sebentar je. Sebentar. Allah tanya berapa lama, berapa tahun? Dalam bilangan tahun. Ada di sini. Berapa tahun? Mereka jawab, sebentar sahaja. Sehari atau setengah hari. Dan mereka jawab lagi, kata, tanyalah pada orang-orang yang menghitung. Maknanya mereka pun agak-agak gitu. Jadi tanyalah pada orang yang tahulah. Jadi Allah SWT berfirman balik. Allah jawab sendiri, kamu tinggal di bumi ini hanya sebentar saja sebenarnya. Dan Allah kata, sebenarnya sesungguhnya kami menciptakan kamu bukan tak ada tujuan, bukan secara main-main. Ada sebabnya. Dan sebenarnya kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi Allah tanya balik, adakah kamu sangka bahawa kamu diciptakan ni tak ada maknanya dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Allah tanya balik. Dan Allah beri jawapan sendiri. Allah sendiri yang berikan jawapan. Maha Tinggi Allah. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Rabb yang berhak disembah selain dia. Itu Rabb yang punya arasy yang mulia. Jadi Allah menamplak orang-orang yang tidak beriman. Allah tanya, apa kamu sangka masa di dunia
kamu hidup lama, sebentar sangat hidup di dunia. Ya? Kamu sebenarnya akan dikembalikan kepada Allah, ya? Dan kehidupan di akhirat adalah jauh lebih lama. Kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi. Di dunia ni sebentar sangat. Kita tengok uraian. Pada rangkaian ayat ini Allah Allah SWT mengingatkan kepada mereka tentang ketaatan dan kewajipan ibadah hanya kepadanya yang mereka sia-siakan di usia mereka yang singkat pada kehidupan dunia yang lalu. Jadi Allah bila dah matilah, soalan kepada orang yang dah matilah, soalan Allah kepada orang yang dah mati. Masa di dunia dulu kamu tak tahu ke sebenarnya dunia itu sekejap je. Sekejap aja. Seandainya mereka mahu bersabar pada tenggang waktu di dunia yang singkat itu, tempoh waktu di dunia yang singkat itu, nescaya mereka akan meraih kemenangan. Sebagaimana kemenangan yang diperolehi hamba-hamba Allah yang takwa. Jadi maknanya mereka tak faham tentang hakikat kehidupan, jadi mereka tak sedar bahawa mereka dalam kerugian. Ini Allah SWT soal jawab dengan orang-orang yang telah matilah, yang tidak beriman, yang telah mensia-siakan kehidupan dunia, yang menganggap bahawa dunia ni adalah selama-lamanya, yang tidak mengetahui bahawa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih panjang dan penuh nikmat, penuh yang merupakan anugerah kepada orang-orang yang beriman. Ya? Bagaimana firman Allah seterusnya, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Allah tanya berapa tahun? Ada sini dalam bilangan tahun, berapa tahun kamu tinggal di bumi? Kamu agak berapa tahun? Yang ini berapa lama kalian menetap di dunia? Ya? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'al al-'adin qala in labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja kalau kamu sungguh mengetahui. Allah tanya, tapi Allah sendiri jawab. Sebenarnya kamu tak lama pun di dunia tu. Ya? Mereka sendiri pun merasakan sekejap. Sebab tu kata setengah hari, sehari atau setengah hari. Ya? Jadi, maksudnya lalu mengapakah kamu lebih mengutamakan kehidupan yang fana daripada kehidupan yang kekal? Mengapa pula kamu membiarkan diri untuk bergelut dengan perbuatan buruk ini, dan mengapa kamu selalu mencari kemurkaan Allah pada kehidupan yang singkat itu? Seandainya saja kamu bersabar dalam melaksanakan perintah Allah dan beribadah kepadanya seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, nescaya kamu akan meraih kemenangan sebagaimana yang diperolehi oleh orang-orang yang beriman. Jadi Allah kata, kenapa kamu tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu fikir masa di dunia tu, dunianya hanya sebentar. Macam-macam Allah bagi peringatan tentang hakikat dunia adalah sebentar. Dunia adalah sementara. Hakikat akhirat adalah kekal abadi. Akhirat adalah kehidupan yang lebih bermakna. Jadi macam dalam Al-Quran, Allah telah jelaskan tentang hakikat ini. Tapi orang yang tidak beriman, dia tak faham. Akhirnya mereka kerugian. Jadi Allah menempelak balik bila dah mati, Allah tanya, dulu kamu tak tahu ke? Kan? Dulu tak tahu ke dah macam-macam peringatan diberikan? Maknanya diberikan peringatan, masih tidak sabar untuk mentaati Allah, nak buat apa yang dilarang, tinggal apa yang disuruh, disebut tentang ganjaran syurga untuk yang bersabar melakukan kebaikan, tapi tak buat juga. Diberitahu bahawa dunia ini sebentar sangat, kalau nak seronok pun di akhirat itu lebih banyak lagi nikmatnya. Nikmat syurga itu adalah sesuatu yang kekal abadi. Masih tak faham. Hari ini hakikat sebenar itu akan dapat dilihat dengan mata kepala sendiri, kan?
Okey. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan sebuah hadis dari Safwan dari Aifa bin Abdul Al-Kalai bahawa ia iaitu Safwan mendengar Aifa berkhutbah di hadapan manusia seraya berkata. Jadi Safwan ni cerita dia dengar Aifa ni berkhutbah. Aifa. Ini kisah apa? Kisah salafus salih, kisah-kisah orang-orang soleh, kisah-kisah hadis-hadis daripada para sahabat, daripada tabi'in. Sesungguhnya di saat Allah memasukkan penduduk syurga ke dalam syurga dan memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka, Allah berfirman, wahai penduduk syurga, berapa tahunkah kalian tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari sahaja. Kemudian Allah berfirman lagi, betapa nikmatnya balasan yang kalian peroleh daripada kehidupan selama satu hari atau setengah hari. Yakni balasan berupa rahmatku, keredaanku dan syurgaku. Tinggallah kalian di sana selama-lamanya. Kemudian Allah berfirman, wahai penghuni neraka, berapa tahun kalian tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari sahaja. Allah berfirman, betapa buruknya balasan yang kalian perolehi dari kehidupan satu atau setengah hari sahaja. Balasan itu adalah nerakaku dan murkaku. Tinggallah kalian di sana selama-lamanya. Jadi Safwan ni bercerita, dia dengar seorang yang bernama Aifa ni dia membacakan ayat Allah. Dia menceritakan, menghuraikan tentang dia mengulangi tentang ayat Allah tentang ini, ya. Tentang kehidupan dunia ini sebentar sahaja. Kalau kita rasa sakit, sakitan di akhirat lebih jauh bezanya. Amat jauh bezanya. Kalau kita rasa nikmat, rasa seronok, keseronokan di syurga itu lebih jauh bezanya. Jadi kalau buat baik, buat sungguh-sungguh dalam waktu yang sebentar ni. Kalau rasa derita, rasa sakit, ingatlah ini hanya sementara. Ya? Kalau buat jahat, kena ingat, ya? Kehidupan di sini sebentar sahaja, nanti di akhirat balasannya adalah amat berat. Ya? Dalam dunia yang sebentar ni, kalau buat salah, balasan di akhirat yang tempohnya amat lama tu, amat jauh bezanya dengan kehidupan di dunia, akan lebih lagi dirasakan siksaan dan penderitaan itu kerana tempohnya yang lama, yang sangat lama. Jadi kenalah faham tentang kita kenalah faham tentang hakikat dunia ini. Dunia adalah sementara, Allah nak uji, dan bila kita dah mati, kita akan merasakan betapa sekejapnya masa di dunia. Ya? Kalau kita buat baik, kita rasa macam kenapalah, tak buat lagi kan? Kalau kita buat jahat, kenapalah, dalam waktu sebentar saja tu aku tak gunakan masa itu sebaik-baiknya untuk buat baik, kan? Sebab dalam waktu yang singkat itu balasannya amat perit sekali, kan? Jadi Allah SWT dah bagi peringatan kepada kita tentang tempoh di dunia ini, waktu di dunia ini adalah untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Manfaatkan sebaik-baiknya. Uraian seterusnya ialah tentang Allah tidak pernah main-main dalam menciptakan makhluknya. Muka surat 312. Allah SWT berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abada. Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main? Jadi Allah tanya lagi. Maksudnya, apakah kamu menyangka bahawa kamu diciptakan tanpa ada maksud, tanpa direncanakan dan tanpa ada hikmah apa-apa bagi kami? Ada yang mengatakan makna abasa artinya lil abas, untuk main-main. Artinya, apakah kamu mengira bahawa kamu diciptakan untuk main-main seperti diciptakannya haiwan yang tidak diberikan pahala ataupun dosa? Kami menciptakan kamu semata-mata untuk beribadah dan laksanakan perintah Allah. Jadi kejadian kita diciptakan oleh Allah SWT ni bukan untuk
saja-saja. Ya? Mesti ada sebab dia. Ya? Mesti ada sebabnya. Dunia ini wujud bukan secara spontan, tak ada maknanya. Makhluk yang ada bukan terjadi macam tu saja, tiba-tiba ada. Tak ada apa-apa tanggungjawab, tak ada apa-apa makna sebaliknya. Ya Allah dah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tentang kejadian kita sebagai manusia dan juga jin, jadikan adalah untuk beribadat pada Allah. Ada sebabnya Allah jadikan kita. Ada sebabnya Allah jadikan manusia. Ada sebabnya Allah jadikan setiap sesuatu ada maknanya lah. Sebutir habuk, seekor semut, sehelai bulu, setitis air, selautan air, ya? Ada air masin, ada air tawar, semua ada maknanya. Itulah juga manusia, jadian manusia. Allah dah sebut dijadikan manusia untuk beribadat kepada Allah SWT. Jadi kalau ini maknanya kita kena faham tujuan dan matlamat hidup kita. InsyaAllah kita tahu ke mana arah tuju kita. Kita tahu apa yang kita nak buat. Kita akan tahu hasil daripada apa yang kita lakukan tu akhirnya akan ada sesuatu, kan? Kalau tak faham tentang tujuan hidup ataupun menganggap waktu hidup kita ini tak ada apa-apa, maknanya dah jadi kita terjadi dengan sendirinya, jadi spontan, lumrah alam. Nanti manusia yang hidup, pokok hidup, binatang hidup, kemudian bila matilah, tak ada apa-apa. Dia akan, bila kefahaman begitu akan menyebabkan kita perjalanan hidup kita itu tidak ada tujuan dan matlamat, akhirnya tidak ada maknanya. Orang tidak akan menghargai kehidupan. Kan? Kehidupan dihargai bila orang tahu tujuan dan matlamat hidup. Macam kita belajar. Kenapa kita belajar? Orang yang tahu kenapa dia belajar, dia akan bersungguh-sungguh. Akhirnya dah berjaya. Orang yang tahu kenapa dia bekerja, akan bekerja bersungguh-sungguh. Dengan penuh disiplin. Dengan penuh dedikasi. Akhirnya dia akan dapatlah hasil daripada usaha dia tu. Jadi kalau bekerja, masuk kerja tak tahu tujuan dan matlamat, macam orang tak tahu tujuan hidup lah. Akhirnya tak ada motivasi dan tak ada rasa bersalah bila buat salah, tak ada rasa macam nak menghargai kalau dapat nikmat. Kenapa? Kerana tak faham tentang tujuan hidup, kan? Jadi Allah SWT dah sebut, dia jadikan manusia ni ada tujuan dan matlamatnya. Tidak sia-sia. Dia sebut, esok dia akan tanya balik. Dia bagi tahu tujuan kita hidup, kenapa kita hidup, dan akhirnya dia akan tanya balik. Kita memenuhi ataupun tidak tujuan, objektif kejadian kita. Matlamat kejadian kita. Matlamat jangka panjang, matlamat jangka pendek, semua ada. Kalau kita faham, kita akan sentiasa berada di dalam apa tu? Dalam line dia lah. Ya? Di lorongnya lah. Kan? Kalau tak faham tu kadang-kadang tersasar, kadang-kadang tersesat, kadang-kadang tak ada arah, tak tahu arah. Ya? Dan sambung ayat ni. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan adakah kamu nyangka bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Kamu sangka kamu takkan balik pada Allah? Kamu tahu tak bahawa kamu akan kembali kepada aku? Gitulah soalan Allah SWT tadi. Maksudnya, apakah kamu mengira bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kehidupan di negeri akhirat? Sebagaimana firman-Nya, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira bahawa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Surah Al-Qiyamah ayat 26. Dan Allah berfirman lagi dalam ayat yang lain. Dalam ayat tadi kan, fata'ala Allahul malikul haq. Allah menjelaskan hakikat sebenarnya. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Maksudnya, Maha suci Allah dari tuduhan yang menyatakan
bahawa Allah menciptakan sesuatu secara sia-sia. Allah tahu apa yang dia buat. Allah tahu. Allah sentiasa mengetahui tentang segala-galanya. Itu juga tentang kejadian manusia. Dia menyebut bahawa manusia tidak dijadikan sia-sia. Maha suci Allah dari tuduhan mereka. Kerana Allah adalah Raja yang sebenarnya. Al-Malikul Haq. Yang disucikan dari hal seperti itu. La ilaha illa wa rabbul arsyil karim. Arsyil karim. Tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadahi dengan sebenar selain dia. Rabb yang punya arasy yang mulia. Allah menjelaskan hakikat dirinya. Dialah Tuhan yang selayaknya kita sembah. Selayaknya kita abdikan diri. Selayaknya kita patuh, kita turut. Kita taat sepenuhnya. Kerana dia maha berkuasa. Berkuasa terhadap segala-galanya. Malah memiliki arasy yang mulia. Arasy ni sesuatu yang paling hebat, paling mulia. Dan bukan ciptaan siapa, bukan milik siapa. Kecuali milik Allah yang maha mulia, yang maha berkuasa. Pada ayat ini Allah menyebutkan arasy kerana ia adalah atap dari seluruh makhluk Allah. Allah mensifatkan arasy sebagai makhluk yang mulia. Maksudnya yang bentuknya elok dan indah dipandang mata. Arasy ini kita tak dapat bayangkan macam manalah. Tapi arasy ini milik Allah, sesuatu yang sangat mulia. Kalau nak manusia dapat melihat, ia adalah sesuatu yang sangat mulia, sangat indah lah. Disebut dalam ayat ini. Ya. Allah alam lah arasy itu macam mana. Arasy itu milik Allah. Ya. Dia alam yang tinggi. Ya. Sebagaimana firman-Nya, kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang elok. Jadi dalam surah Syuara ayat 7. Jadi Allah SWT menyebut dia maha berkuasa, maha menjadikan setiap makhluk itu adalah ciptaan Allah SWT. Bukan saja arasy yang kita tak dapat lihat, yang Allah sebut tentang mulianya, hebatnya, tetapi makhluk lain pun, kalau kita lihat, kita melihat dengan mata, berfikir dengan akal, kita akan nampak bahawa Allah SWT maha pencipta dan dia mampu menciptakan segala-galanya. Termasuklah macam-macam tumbuh-tumbuhan yang elok. Jadi Allah suruh kita fikir tentang diri dia yang maha berkuasa, yang mana kepadanya akan dikembalikan. Jadi itulah Allah SWT menjadikan manusia tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia. Ada kewajipan kita. Ada hikmah sebalik kejadian kita. Allah suruh kita buat baik di akhirat. Bila kembali kepada Allah, Allah akan memberikan balasannya. Allah suruh kita tinggalkan segala yang dilarang. Jika kita tinggalkan apa yang dilarang, menurut perintah Allah, di akhirat, bila kita kembali kepada Allah, dia akan memperlihatkan balik balasannya. Jadi Allah SWT berulang kali menyebut tentang hal ini supaya manusia tidak jadi orang yang rugi. Dan tidak jadi orang yang rugi. Rugi atau tidak, berjaya atau tidak, manusia sebagai hamba Allah akan melihat tentang hakikat ini hanyalah di akhirat. Jadi Allah dah sebut pada kita sebelum terlambat kena beriman kepada Allah. Taat kepada Allah. Apa yang disebut kita percaya, kita yakin, dan disuruh buat kita laksanakan. Ya? Disuruh tinggal, kita tinggalkan. Balasan mungkin kita tak nampak lagi hari ini. Di akhirat esok, segala-galanya akan diperlihatkan kepada kita. Orang yang berakal, ya, orang yang berilmu, yang Allah sebut selalu afala yaqilun, afala yatadabbarun. Dia akan nampak di dunia lagi dah nampak. Allah dah sebut kan? Allah sebut selalu. Dia akan nampak. Dia akan fikir, akan nampak. Maknanya akan dapat merasakan. Ya? Segala apa yang Allah sebut ni pasti benar. Apa yang Rasulullah sebut pasti benar. Jadi maknanya nampaklah. Ya? Jadi Allah suruh kita dalam surah, dalam ayat yang Allah sebut, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, akan kami campakkan
ke neraka daripada kalangan manusia yang jin yang ada hati lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tetapi tidak memahami dengan hati. Ada mata tidak melihat dengan mata. Ada telinga tidak melihat, tidak mendengar dengan telinga. Jadi Allah kata ulaika kal an'am, mereka tu yang tidak memahami dengan hati, tidak melihat dengan mata, tidak mendengar dengan telinga, mereka adalah umpama an'am, binatang ternak. Balhum adal, malah Allah kata mereka lebih sesat. Siapakah mereka itu? Ulaika humul ghafilun. Allah kata mereka adalah orang-orang yang lalai. Peringatan dah diberikan tapi lalai. Allah umpamakan lebih daripada haiwan. Allah umpamakan lebih daripada haiwan dan lebih ulaika kal an'am, mereka adalah umpama binatang ternak, malah lebih sesat, lebih teruk. Binatang ternak lebih teruk daripada haiwan yang bebas, kan? Makan sendiri. Binatang ternak ni dia ternakan, kan? Semua diberi. Jadi manusia kalau menjadi kalau tak guna segala apa yang Allah anugerahkan sebagai nikmat untuk masuk syurga, Allah umpamakan teruk daripada ternakan. Teruk daripada ternakan. Jadi ulaika humul ghafilun. Allah kata mereka adalah orang yang lalai lah. Di awal ayat Allah sebut laqad zara'na jahannam, akan dicampakkan ke dalam neraka. Maknanya bukan Allah sengaja, bukan Allah zalim bila orang yang tidak beriman menerima balasan neraka, tapi mereka sendiri menzalimi diri sendiri. Allah bekalkan segala kesediaan untuk selamat tapi tak dimanfaatkan. Allah berikan panduan Al-Quran. Allah utuskan Rasul sebagai panduan tapi tak nak ikut. Baca Quran tak nak memahami. Faham Al-Quran tak nak buat. Allah kata manusia sendiri yang zalim pada diri sendiri. Allah. Jadi kita sentiasalah berdoa pada Allah SWT. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta kita Allah SWT masukkan di kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapat balasan syurga, dijauhi daripada neraka. Siksaan neraka itu amat dahsyat. Dan kita sambung surah Al-Mu'minun ayat 117 hingga 118. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Kita boleh sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya suka sebut a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Dalam tu ada sifat Allah as-sami' al-'alim. Boleh je kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kan? وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. Maknanya, terjemahannya, dan barang siapa menyembah ilah yang lain beserta Allah padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya adalah di sisi Rabb-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak beruntung. Ayat 117. Dan katakanlah, ya Rabbku, berilah ampun dan berilah rahmat. Dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Ayat 118. Kita tengok sini huraiannya. Perbuatan syirik adalah dosa terbesar yang tidak akan membahagiakan pelakunya. Syirik ni maknanya sembah yang lain selain daripada Allah sebagai ilah. Menganggap
ada Tuhan lain yang lebih layak daripada Allah sebagai Rabb. Kita kena, kalau Ustaz sebut kita kena beriman pada Allah, Allah sebagai ilah, Allah sebagai Rabb. Kita percaya, kita yakin Allah sahaja yang layak disembah, dan kita yakin Allah sahaja yang kita layak menganggap, menerima sebagai Tuhan yang menjadikan segala-galanya, yang maha berkuasa, yang hidupkan, yang mematikan dan segala-galanya lah. Jadi Allah adalah Allah, Allah adalah ilah, Allah adalah Rabb. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyekutukannya dengan yang lain dan menyembah Rabb yang lain selain Dia. Yang menganggap ada ilah yang lain, ada Rabb yang lain selain daripada Allah. Allah menjelaskan bahawa orang-orang yang menyekutukan Allah itu tidak pernah memiliki dalil yang membenarkan keyakinannya. Apa yang mereka buat itu tak ada dalil yang menyuruh. Tak ada bukti bahawa itu yang sepatutnya. Allah SWT berfirman, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. Dan barang siapa menyembah ilah yang lain serta Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. La burhana lahu. Lafaz la burhana lahu merupakan jumlah mu'taridah, kalimah penyelang yang memisahkan dua penyataan yang saling berkaitan. Maknanya tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Ini yang maknanya tidak ada dalil apa? Tidak ada dalil bahawa ada Tuhan selain daripada Allah. Lafaz ini memisahkan antara syarat dan jawabnya. Syarat termaktub di awal ayat, dari segi susunan bahasanya lah. Syarat termaktub di awal ayat, sedangkan jawabnya adalah firman Allah. Syarat dia tu waman, dia tanya kan syarat tu waman, dia doa Allah ilahal akhar, jawabnya la burhana lahu, kan? Firman Allah, fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih. Allah tanya, Allah jawab. Allah tanya siapa yang lebih kuasa selain daripada dia? Dia jawab sendiri dalam ayat ini. Maka perhitungannya hanya pada Rabb. Artinya Allah lah yang akan menghitung atas kesesatannya itu. Allah tanya siapa? Jawabnya hanya dia, kan? Hanya dia yang maha berkuasa. Tidak ada siapa yang layak menjadi ilah selain daripada Allah. Artinya Allah lah yang akan menghitung atas kesesatannya itu. Selanjutnya dia berfirman, innahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Allah jawab. Allah berikan kenyataan. Pada hari kiamat kelak mereka tidak akan meraih kemenangan dan tidak akan mendapat keselamatan. Allah sendiri yang memberitahu tentang hakikat ini. Selanjutnya Allah SWT berfirman, wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Dan katakanlah, ya Rabbku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Allah SWT maha pengasih, maha penyayang. Dia ajarkan kita pula. Dia ajarnya kita macam mana nak dapat segala rahmat Allah. Dia ajarnya kita berdoa, minta hanya kepadanya. Dia cerita hanya dia yang layak disembah. Dan dia ajarkan kepada kita macam mana nak sembah dia. Dan macam mana nak memohon segala rahmat. Ajarkan kita berdoa. Ayat ini merupakan petunjuk ilahi agar hamba-Nya selalu membaca doa ini. Lafaz al-ghufru maknanya adalah dihapuskan dosa dan ditutupnya kesalahan dari diri manusia. Al-ghufru ni maknanya hapus dan tutup. Padam, delete. Kan? Delete segala dosa tu, buang terus. Kan? Buang terus. Benda yang maknanya Allah ampun ni maknanya dah tak ada rekod dah. Dah tak ada rekod dah. Bukan ada padam macam padam tapi masih ada tanda-tanda, kan? Kita padam kadang ada tanda-tandanya. Ada tanda ini salah kan, ralat. Ini Allah padam terus, dah tak ada dah rekod. Itu makna al-ghuf. Kita baca wa qur rabbighfir, kan? Itu maknanya al-ghuf tu maknanya Allah, kita minta Allah padam terus segala apa yang segala dosa. Warham wa anta khairur rahimin. Kita diajar juga supaya
Sedangkan arti dari warham dan berilah rahmat. Minta rahmat kepada Allah. Ini adalah permohonan agar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan dalam perkataan dan perbuatannya. Minta Allah hapuskan segala dosa, minta Allah akan berikan rahmat. Jadi Allah SWT ajar lagi pada kita. Allah cerita macam-macam. Allah cerita barisan neraka syurga, barisan neraka. Allah cerita tentang hakikat kehidupan. Dan Allah SWT cerita tentang hakikat dirinya yang maha berkuasa dengan sifatnya yang maha pengasih, maha penyayang. Dan dia ajar kepada kita, mintalah kepada dia. Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Inilah akhir dari penafsiran surah Al-Mu'minun. Itulah akhir surah Al-Mu'minun. Tamatlah kita tadabbur surah Al-Mu'minun sampai ayat 118. Secara ringkasnya itulah ayat dan surah ini daripada awal membimbing manusia supaya menjalani kehidupan mengikut yang Allah redha. Allah ceritakan caranya, Allah ceritakan balasannya, dan Allah ceritakan balasan baik kepada yang beriman. Allah ceritakan balasan buruk kepada orang yang ingkar. Dari awal ingat tak apa ciri-ciri orang yang beriman, orang-orang yang berjaya yang Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ni. Ingat tak, Amy, Linda? Khusyuk dalam solat. Khusyuk dalam solat. Lagi. Ada berapa golongan? Khusyuk dalam solat. 10 lah. Dengan ayat awal. Qad aflahal mu'minun, ayat awal. Berjayalah orang-orang yang allazina hum Fi salatihim khashi'un. allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang khusyuk dalam solat. Jadi Allazina hum fil lagwi mu'ridun. Meninggalkan perkara-perkara yang lagha. Lagi. Kita buka surah ayat awal kan. Bukalah balik. Ada berapa golongan? 7 kan? 7. Jadi Allah. Ini maknanya ini Allah bagi panduan asas tentang macam mana menjadi orang yang berjaya. Nak jadi orang yang berjaya buat apa? Akhirnya Allah cerita tentang orang berjaya tu dapat apa? Orang yang gagal tu dia dapat apa? Yang tidak berjaya tu yang gagal. Gagal apa balasannya? Dan di akhir tadi Allah sebut tentang apa? Akidah itu adalah asas yang paling utama. Beriman kepada Allah. Allah adalah ilah, Allah adalah Rabb, dan orang yang beriman tentang hakikat bahawa Allah adalah ilah, Allah adalah Rabb tu, dia akan melaksanakan kewajipan dia. Berusaha meraih kejayaan. Menjadi orang-orang yang berjaya. Yang mana ciri-cirinya Allah sebut. Ada 7 golongan. Awal ayat Allah sebut. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, solat khusyuk. Tinggalkan perkara lagha, menaikkan zakat, menjaga kehormatan diri. Itulah Allah sebut ciri-ciri asas orang yang berjaya lah. Mestilah kita kena ada ciri-ciri ni dalam diri kita jadi orang berjaya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, jadi orang yang amanah, jaga solat khusyuk dan jaga solat. Ulaika humul warisun, mereka ini akan mewarisi. Alladzina yarisuna firdaus hum fiha khalidun. Mewarisi syurga firdaus. Warisi ni kenapa? Allah sebut warisi. Syurga ni asalnya diberikan kepada manusia. Tapi ada orang yang tak dapat mewarisi. Macam kita mewarisi harta ibu bapa lah. Ada orang dapat, ada orang tak dapat. Asalnya hak dia.
tapi ada mungkin ada sebab tertentu menyebabkan dia tidak dapat mewarisi. Jadi manusia ni macam itulah. Asalnya syurga Allah sediakan untuk manusia. Ada yang orang yang akhirnya dapat terus mewarisi, ada yang tak dapat. Jadi kita minta pada Allah SWT, mudah-mudahan kita dapat mewarisi syurga Allah. Sebagaimana yang Allah dah janji pada kita. Jadi nak dapat mewarisi itu kena ada perkara-perkara yang perlu kita patuhi. Ya? Kita adalah hamba Allah. Jadi tujuan kita dijadikan, Allah menjadikan kita tidak sia-sia. Ya? Allah jadikan kita untuk beribadah padanya. Jadi hamba kepadanya. Jadi manusia ni jadi hamba kepada Allah tidak sama seperti mana manusia menjadi hamba kepada sama manusia. Manusia kan zalim, kan? Ada sifat zalim. Kalau jadi hamba tu, hamba kepada manusia ni memang dia tak ada hak apa-apa. Bayangkan orang jadi hamba, kan? Dirinya pun bukan miliknya. Kena seksa. Ya? Dapat. Buat kerja pun tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa yang dia dapat. Ya? Dirinya milik tuannya sepenuhnya. Tertib perkahwinan yang sebenar pun tak ada dalam kehidupan hamba zaman dulu. Jadi Islam datang membebaskan manusia dari sebarang perhambaan kepada yang selain daripada Allah. Manusia hanya layak menjadi hamba kepada Allah. Allah tidak. Allah jadikan manusia sebagai hamba kerana dia nak bagi manusia hidup bahagia dunia dan akhirat. Manusia kalau menjadi hamba kepada selain daripada Allah, dia akan menzalimi diri sendiri. Ya? Jadi hamba duit, siang malam usaha cari duit sampai abaikan kewajipan, akhirnya diri tak bahagia. Zalimlah, ya? Menjadi hamba kepada nafsu sehingga kan, ya, sanggup bermati-matian, ya? Lautan api sanggup direnangi, kan zalim tu, kan? Itu jadi hamba nafsu, zalim kepada diri sendiri. Menjadi hamba kepada manusia lain, dia akan ikut je apa kehendak orang. Sampai diri sendiri tak apalah, biarlah. Itu tak boleh, kita ada hak kita. Kalau benda tu tak sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia, kita tak layak. Kita tak layak ikut kat cakap orang, perbuatan orang, perintah orang. Jadi manusia untuk dapat bahagia di dunia dan di akhirat hanya layak jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh manusia jadi hamba kepadanya kerana dia tahu apa yang sesuai untuk manusia. Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, segala sifat-sifat baik, segala sifat-sifat yang penuh kerahmatan. Jadi kalau kita taat kepada Allah, Allah berikan jaminan bahawa manusia akan dapat kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya. Kalau manusia tak taat, Allah tak rugi apa-apa. Kan? Tak kurang kuasa Allah SWT. Tak apa makna, tak kosong syurga Allah. Tak rugi Allah buat syurga. Tak rugi Allah jadikan segala-galanya ada. Allah tak rugi walaupun manusia tak guna. Tak guna segala nikmat dia. Allah tak terjejas kuasanya sekalipun manusia menentang dia. Yang rugi manusia lah. Tak berusaha untuk dapat nikmat, manusia terugi. Manusia menentang Allah, manusia tetap akan rugi di dunia dan di akhirat. Jadi macam mana kita nak tahu tentang tanggungjawab kita sebagai hamba Allah? Kita kena baca Al-Quran. Selain daripada baca ayatnya, dapat setiap huruf tu 10 kebajikan, 10 pahala, 10 ganjaran, macam-macam ganjaran, semua 10 tu macam-macam. Kita akan faham apa kewajipan yang patut kita buat. Jadi kita kena tadabbur lah. Kalau baca saja kita tak tengok maknanya, kita tak perhatikan dia punya maksudnya tu, kita takkan dapat tahu jugalah. Takkan tahu apa yang patut kita buat, kan? Baca saja dapat pahala, tapi kita tak tahulah apa Allah suruh, apa yang Allah kata tak boleh. Kita kata dalam Al-Quran yang mengandungi segala peraturan hidup. Apa peraturannya tu? Kalau kita tak memaham, kita tak tadabbur, tak faham. Kan? Tadabbur ni mudahlah, kan? Bukan nak mentafsir panjang lebar. Itu ada orang yang lebih berilmu, lebih faham untuk menjelaskan kepada kita.
Jadi kita baca. Kalau kita nak faham dengan lebih mendalam, kita tengoklah kitab tafsir. Ya. InsyaAllah ayat Allah ni kita tak payah risau. Kalau kita baca takut tersesat, terseleweng, tak payah risau tentang itu. Allah akan bagi petunjuk. Siapa yang belajar dengan ikhlas, Allah akan memudahkan kefahaman. Allah akan memberikan kekuatan untuk melaksanakan perintah. Yang penting kita ikhlas, kita belajar kerana kita nak tahu apa yang patut kita buat sebagai hamba Allah. Okey, itulah sekadar secara ringkas tadabbur ayat surah Al-Mu'minun yang kita telah lalui sepanjang tahun juga lah kan. Inilah pertama kali kita habis kan. Hari itu surah Ali Imran, Ustazah berhenti, kita tak sambung lagi, kita baca surah Al-Mu'minun. Jadi tak apalah, kalau nak ikut tu banyak lagi nak ini, nak baca itu, nak baca ni kan. Alhamdulillah hari ni kita tamat surah Al-Mu'minun. Kurang-kurangnya kitab ni pernah kita lalui sekali. Surah Al-Mu'minun dalam Al-Quran tu kita baca tadabbur habis kan, insya-Allah. Yalah. Biarlah ada sikit daripada tak ada langsung kan. Sedikit-sedikit tu lama-lama boleh habis juga. Kita doa pada Allah SWT sebelum kita Allah ambil balik, Allah panggil, kita sempat melihat, mentadabbur secara ringkas umpamanya seluruh kitab Allah. Yalah, kadang-kadang kita tebuk-tebuk kan. Tebuk-tebuk, Ustazah kadang tebuk-tebuk. Sempat tengok, asal macam ayat ni perlu dipahami segera. Surah Al-Mu'minun ni Ustazah pilih, kita tengok, pentingnya untuk kita faham nak jadi orang berjaya. Betul? Hari itu Ustazah ingat nak surah Al-Kahfi. Tapi tak apalah, Al-Kahfi tu yang penting tu lah. Kita setiap Jumaat baca. Paling tidak ayat 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Kalau baca satu surah lagi bagus. Lagi bagus. Ada banyak fadilatnya. Menghapuskan dosa kita. Kan? Daripada Jumaat yang lepas dengan Jumaat ini. Dan kita baca lagi Jumaat ini dengan Jumaat lepas. Yang depan. Jadi kita ambil fadilat-fadilat dia. Menyelamatkan daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Fitnah di akhir zaman ni banyak sangat. Fitnah ni sesuatu yang boleh menghalang kita punya ibadah kepada Allah SWT. Fitnah ni bukan fitnah dalam arti kata dalam hadis, dalam ayat Allah Al-Quran. Fitnah ni bukanlah sahaja bermaksud berita suatu tuduhan yang tidak benar. Fitnah ni suatu yang boleh mendatangkan masalah dalam hubungan kita dengan Allah. Macam kita keluar rumah, wanita keluar rumah seorang-seorang, penuh dengan fitnah. Penuh dengan fitnah. Banyak masalah lah. Masalah. Kita kena jaga diri, kena faham, kena ikut apa yang patut buat, tinggalkan apa yang tak patut buat. Itu nak jaga fitnah. Jadi fitnah ni kadang-kadang kita tak mampu nak menghadapinya tu. Jadi kita minta doa pada Allah lah. Terutamanya fitnah Dajjal. Daripada Dajjal. Nanti kita baca surah Kahfi. Satu lagi kita baca untuk elak fitnah Dajjal ni, kita baca apa? Kita dah lalui hari tu. Kita berdoa sebelum bagi salam. Ingat doa tu. Kena sentiasa baca. Kena sentiasa berdoa. Doa, jangan lepaskan peluang. Sebelum kita bagi salam, kita berdoa pada Allah. Dalam solat. Solat itu sebenarnya doa. Jadi kita hayati seluruh perbuatan solat kita tu, sama ada perkataannya atau perbuatannya, kita merasakan bahawa solat ni kita sedang menghadap Allah, kita berdoa daripada awal sampai akhir. Itu yang waktu itulah waktu paling baik berdoa. Selepas kita dah selesai solat, kita berdoa lagi. Tapi alangkah ruginya kalau kita berdoa yang duduk lepas solat tu panjang, sedangkan solat kita laju. Kan? Hayati
solat itu sebelumnya itu adalah yang terbaik. Jadi sebelum bagi salam pun berdoa. Ada doa khas. Minta kita selamat daripada berbagai fitnah dalam kehidupan. Itulah wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau ada apa-apa nak tanya, kita ada 2 minit lagi. Sebelum Ustazah bagi kedua. Kita dah tamat, alhamdulillah. Ya? Ada soalan tak? Ustazah, selepas ni surah apa kita nak tadabbur? Itulah nak tanya tadi. Dia tanya dah, kita nak masuk surah An-Nur atau surah Al-Kahfi? Surah An-Nur ni nampaknya macam banyak menyentuh tentang wanita juga. Surah An-Nur lah Ustazah. Okey lah. Ada 64 ayat kan? Surah Madaniyah. Surah An-Nur cahaya. Ada tentang ilmu, ada tentang kewajipan wanita. Kita fahami tentang hukum-hukum. InsyaAllah. Kita tadabbur surah An-Nur. Surah Al-Kahfi itu itulah. Dia banyak kelebihannya. Yang penting kita baca setiap Jumaat. Jumaat bermula semalam, lepas asar, masuk maghrib tu, hinggalah nanti masuk lepas asar. Boleh. Kalau belum boleh baca. Tak dapat satu surah 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Tak dapat 10 awal dan akhir, 10 awal saja. InsyaAllah. Ada Allah SWT janjikan ganjaran untuk kita. InsyaAllah minggu depan kita masuk surah An-Nur lah. 2 minggu daripada sekarang. Jadi kita baca doa lah. Doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan hamid. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما ذكرنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم يسر أمورنا ولا تعسر وتمم بالخير. أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita akhiri dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf lah apa-apa kekurangan aku tak jelas. Dengar tak? Suara jelas tak? Jelas. Ustazah. Dah biasa pakai headphone ni, kalau tak pakai rasa macam itulah tak apa ni. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey. Ni kan?